Begitu juga menoleh yang ini memandang ke arah yang lain. Tengok sana, tengok sini, sama juga. Tutup pandangan. Ya, tutup pandangan. Mana tempat pandangan? Iaitu tempat sujud. Selalu kita sebut sama tau. Nah, pandangan kita ketika sembahyang mula dengan Allahu Akbar sampai salam, mata kita tetap pada tempat sujud. Kecuali satu je tempat beralih ketika kita tasyahud awal, tasyahud akhir, kita kat jari tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Malah dikata sunat pula kita beralih tempat sujud tadi, pandangan tempat sujud kepada jari kita mengangkat. Sunat. Tayat awal dan tayat akhir. Ada dua tempat tu. Maka kita sunat pula tengok jari mana pindah pandangan. Ada pun pandangan yang sunat ataupun sebaiknya iaitu ketika solat pada tempat sujud kita. Makruh melihat pada tempat lain. Apa tahu lagi yang suka menoleh atas, bawah, kiri, kanan, menjeling. Anak mata jeling kiri, jeling kanan. Kadang-kadang tengok orang sebelah, siapa dia sembahyang sebelah aku tengok ujung sana siapa dia sembahyang, betul tak sembahyang, gitu. Kan berat tu, tuan-tuan. Sebab itu suruh jaga pandangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa, terusnya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari. Mudah-mudahan dengan taatnya kita laksanakan segala perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi mak kuat, mak sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah dengan inayahnya, dengan qurrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersuah lagi kita pada pertemuan kali ini untuk meneruskan mengajar kitab fiqh kesempurnaan salat. Ya, alhamdulillah selamat selesai sudah kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, dan selesai sudah kita merayakan Aidil Fitri. Ya, dan syukur sangat-sangat kita masih lagi diberi akan kesihatan, panjang umur dan kesihatan. Dapat lagi kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan yang dikatakan tanggungjawab ataupun yang disebut sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dikata menunaikan kefarduan, iaitu solat 5 waktu sehari semalam dengan berjamaah. Alhamdulillah. Walaupun masih lagi Muk Raya, masih lagi saudara-saudara kita, jiran mungkin, jemaah kita dalam perjalanan menuju balik, balik ke tempat masing-masing lah. Bunyi kata
makan jeng tu. Tengah makan jeng tengah jalan tu. Tak. Nak balik daripada Kelantan, nak balik Kuantan ni, nak balik ke Kuala Lumpur betul lagi tak. Member tu daripada Terengganu. Baru duduk di Paka, tolak pukul berapa? Pukul 8 tadi katanya. Dengar cerita tadi lah. Jalan hanya boleh 10 km sejam saja. Bayangkan tu lah. Macam semut jalan. Highway lagi lah. Itulah nak khabar. Banyaknya kenderaan atas jalan raya. Itu tak boleh lah. Kematian berlaku hari-hari mati. Tambah raya ni makin paruh, makin ramai. Meninggal dunia tuan-tuan. Ya, nak kena sampai masa. Itu. Tadi tersebut dah, apa-apa jua datangnya kematian menjemput kita, yang penting ready kita. Bersedia kita. Orang yang bersedia antaranya dia meneruskan tadi istiqamah dia dalam ketaatan kepada Allah. Jangan tu orang kata beribadah dengan tazkirah pada bulan Ramadan saja. Bila habis Ramadan dah hilang dah. Dulu waktu maghrib ramai orang menunggu-nunggu waktunya. Semua orang tunggu waktu maghrib. Bila nak bang ni? Bila nak bang ni? Bila nak azan ni? Pasal apa nak buka puasa? Hari ni dah masuk Syawal ni orang dah tunggu dah. Orang dah tunggu, orang tak hati dah. Malah kadang-kadang terlepas lama dah. Orang bang sampai nak masuk Isyak. Baru sedar. Tak sembahyang lagi maghrib. Pasal apa? Duk balik dengan tadilah menyambut Aidilfitri. Tak sedar. Duk balik tadilah. Nak tuju rumah ni, rumah tu dan sebagainya. Baik. Jadi malam ini kita terus saja dengan kitab kita ni. Iaitu salat, kesempurnaan salat. Kita sambung saja. Ketahuilah bahawa ibadah salat itu kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana di dalam salat itu akan tersingkapnya segala rahsia di sebalik kalimah-kalimah, yang ini ayat-ayat Allah, dari segi zikirnya, tasbihnya yang diucapkan. Ini antara yang ketika orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, jalannya melalui ibadah solat. Mari kata solat ini adalah kunci segala, orang kata apa, pendekatan seseorang hamba itu di siratnya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak jalan nak mendekatkan diri kepada Allah. Jalan zikir, jalan puasa, jalan zakat, haji, infak, sedekah, banyak. Tetapi solat ini adalah kunci utama. Termasuklah hak fardu itu sendiri dan juga sunat-sunat. Orang yang qiyam, menghidupkan malam, bayang, orang kata tahajud, bayang berbagai-bagai solat yang dilakukan. Maka semakin banyak solat yang dia lakukan, insya-Allah dia dekat dengan Allah, hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana apa dia kata dalam solat itu tersingkap segala rahsia. Banyak rahsia dia dalam solat ini. Di sebalik kalimah-kalimah, iaitu ayat-ayat Allah yang kita baca. Dengan surah Fatihahnya, dan bermula dengan doa iftitah sendiri dah. Kita dah bincang panjang lebar doa iftitah. Dan terus kepada Al-Fatihahnya. Kemudian surahnya. Kemudian apa lagi disebut? Zikir-zikir. Tasbih-tasbih. Ketika rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu. Inilah yang ada dalam solat. Kalimah-kalimah Allah dalam bentuk ayat-ayat Allah SWT, dan juga zikir-zikir dan tasbih-tasbih. Dan semua ini dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika membaca kalimah-kalimah ini, hendaklah kita menanam perasaan takut. Nak dapat yang dikatakan, nak dekatkan diri seorang itu kepada Allah Ta'ala,
Bukan dia mari dengan orang kata baca saja. Baca aja dah. Kalau dalam bentuk ayat-ayat tu, Fatihah tu baca aja. Zikir tu subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, baca saja. Tak, dia ada lagi. Alamat-alamat yang ada pada pelakuan solat itu untuk mendapatkan yang dikata Dajjal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lah tak ada, hanya dibaca saja mulut dia, tak ada yang lain elemen-elemen yang akan disebut nanti ni, maka tak jadi juga. Walaupun orang tu sembahyang sebab bekok dahi. Nak kau banyak sembahyang sebab bekok dahi. Nah, fardu lah, sunat-sunat. Banyak lagi qiyam, tahajud. Batu-batu rakaat mungkin. Tapi tak siapa juga yang dikatakan dia semakin dekat dengan Allah. Malah ramai yang solat semakin jauh dia dengan Allah. Ini yang kita tak nak. Sebab itu kena belajar cara bagaimana nak dapat yang dikatakan ya kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dikata tadi, ketika membaca kalimah itu hendaklah kita merasakan, menanamkan perasaan takut. Takut kepada Allah. Bermula dengan mana? Allahu Akbar tu. Takbir tu. Allahu Akbar. Akak tangan tu. Akak tangan ni maksudnya kalau ibarat aku kata kita ni sebagai orang yang salah, orang yang banyak dosa, orang yang kerdil, disirak, ngakak ni ibarat macam sendal. Kalau polis mari nak ikat tu sendal, akak tangan gini. Dia akak tinggi tak ada ambil lah. Serah diri lah maksudnya. Ini kata penyerah diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Takutlah tu. Serah diri takut. Bukan serah diri saja tak, takut. Dengan menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak ada dah. Tuhan ketika mana waktu saat itu akan takbir merasakan Allah itu besar. Tak ada besar selain daripada Allah Ta'ala. Semua kecil belaka dah. Pangkat, darjat, kekayaan, harta benda dan sebagainya tak ada dah. Maka besar adalah Allah. Maka di samping itu mari rasa takut. Mari rasa bimbang pula. Antaranya mari rasa takut, rasa bimbang itu. Apa dia? Takut-takut kita nak melakukan solat ni banyak kesalahan-kesalahan yang kita bakal lakukan. Mari dah awal-awal takut kalau Allah Ta'ala tak terima akan solat kita. Dan apabila tak terima daripada Allah Ta'ala akan ibadah kita, mari pula perasaan takut dengan lain akan diazab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia kata. Jauh perginya. Bukan sekadar kita angkat tangan je. Allahu Akbar. Beres lagi. Tak ada dalam hati tu yang dikata perasaan-perasaan ditakut tadi. Dan hendaklah diucapkan secara perlahan-lahan. Untuk menghayati segala maksudnya. Sebut perlahan maksudnya, sebut sebaik-baik sebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Ini dikata perlahan-lahan untuk menghayati bacaan yang kita baca itu dan menghayati maksud di sebalik bacaan yang kita baca itu. Dia mari dua-dua. Malah disebut mari lagi dengan yang ketiganya pengertian itu. Pengertian, penghayatan sebutan, sebaik-baik sebutan, mari pula pengertian, dan ketika itulah marinya rasa takut lagi dengan apa-apa yang kita baca mengenai ayat-ayat ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau sebut dalam Al-Fatihahnya bagaimana penghayatan Al-Fatihah itu, kita banyak menyebut memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang pemurah lagi Maha Penyayang. Kita mari penghayatan maksud, penghayatan sebutan dengan
orang kata sebaik-baik sebutan. Gitu. Okey. Jadi itu kehendaknya. Tapi masalahnya apa berlaku? Disebut sini, janganlah kita membaca secara cepat tanpa melihat bacaan yang sebenar, yang sebetulnya, yang sebaik. Asalnya dia belajarlah. Al-Fatihah tu dia belajar baca Fatihah dengan sebaik-baik bacaan. Ramai orang baca dengan laju, apa laju? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau baca macam tu confirm salah. Sekurang-kurangnya ada ma'alil sukun belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. 2 rakaat sekarang. Tapi banyak kau orang. Kadang-kadang kita sendiri baca, tak ada ma'alil sukun. Tak ada panjang 2 rakaat ujung ketika itu wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Salah tu. Berapa ramai orang baca Fatihah salah tu tak? Mungkin kita pun telah membuat pelakuan ini, kesalahan ini dalam keadaan sedar tak sedar. Nah. Memang betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana ma'alil sukunnya? Sekurang-kurangnya ada ma'alil sukun di belakang. Dengan yang dikatakan wakaf dengan huruf apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mim tutup mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Tu 2 rakaat. Tak, tutup mulut mim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nun. Mati atas nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim pula. Kadang-kadang kita dengar tak ada mimnya, tak ada nunya. Inilah dia yang dikatakan orang yang tidak cermat, orang yang tidak menghayati, orang yang tidak membaca sebaik-baik bacaan. Sedangkan hendaklah kita membaca dengan sebaik-baik. Sebetul-betulnya bacaan itu mengesahkan solat kita. Diterima atau tidak diukur daripada perkara itu semualah bacaannya. Dalam bab bacaan, Fatihah itu ada wajib, maka baca dengan sebaik-baik. Jangan cepat, baca dengan sebaik-baik tadi, dengan perlahan-lahan, lambat, menghayati dan juga mendatangkan maksud. Ini dia, barulah mari tadi akhirnya solat itu yang dikatakan solat yang ada roh, yang rasa takut, rasa pengharapan di sirah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, maka ini dikatakan orang ni semakin dekat dengan Allah. Orang ni yang dikatakan orang yang seronok semayang, orang ni yang dikatakan sangat-sangat lazat, enak, seronok dan sebagainya ketika dia melakukan solat. Dia nak solat lagi, dia nak solat lagi. Bila lagi nak azan, bila nak semayang lagi, dia mari lagi tu. Tapi kalau lah sebaliknya, dah sampai lah masanya kan. Rasa macam berat, lepas azan pula, nak kena semayang pula ni, kita banyak urusan. Ini antara orang yang tak dapat, yang dikatakan sepatutnya semakin banyak mayang semakin dekat, tapi orang ni semakin jauh dengan Allah SWT. Sebab apa semakin jauh? Kerana tidak mempelajari cara bagaimana nak mendapatkan diri dia tu untuk mendekat diri dia kepada Allah SWT. Lain tadilah yang disebut oleh pengarang kitab tadi, tuan-tuan. Mari perasaan takut diucap dengan sebaik-baik ucapan bacaan itu. Mari pula penghayatan bacaan itu, dan mari pula pengertian yang kita baca. Kerana yang demikian itu akan membawa diri kita kepada berangan-angan. Dikata kesan daripada orang yang tidak cermat tadi, yang tidak fokus dalam bab bacaan Al-Fatihah, bab dia baca laju tu. Bila baca laju kok, dia memang apa-apa dia tak fokus. Bila baca laju kok, dia tidak menghayati lah, apa dah lagi nak marikan maksud bacaan dia. Ketika itulah mari yang dikatakan angan-angan. Senang cerita kok, dia dah keluar dah daripada kandang solat.
Ruang likut solatnya. Dia duduk dalam tu. Dia duduk dalam ruang likut solat, dalam kandang solat dak. Dia keluar, dia lari. Pasal apa? Dia tidak menghayati, dia tidak memahami apa yang disebut, apa yang dibaca. Akhirnya dipenuhi dengan angan-angan, khayalan, ingatan-ingatan, urusan duniawi. Dia berkesinambungan semua. Ada semua urusan yang duk mikir tu. Ketika mana? Ketika dia berangan-angan khayal. Biasanya gini ya, berlakunya tu. Dan seterusnya hilanglah ia akan kosong. Tak ada kosong. Dah keluar dah. Bagaimana tak? Ini yang kita kena betulkan. Kena ambil perhatian setiap orang. Kena cakna, ambil serius. Kan? Sebab sebut dah tadi, yang kita dah sebut dah, ini je jalan untuk seseorang itu nak dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Adalah jalan lain. Ini jalan. Kalau kita nak pergi, nak dekatkan diri kepada Allah dengan jalan puasa, zakat, haji, apa lagi dah, infak, sedekah, rasa payah. Kan? Tapi dalam solat ni, dikata sebab disebut kunci tadi, paling mudah, paling senang. Tapi senang-senang dia juga, senang-senang pun payah juga. Pasal apa? Nak ambil ilmu, nak mendalami ilmu cara itu, mengatasi masalah yang ada dalam solat itu, supaya kita tak keluar daripada solat, tak keluar daripada khusyuk tadi. Kita nak kena fokus. Dia sebut tadi tu, mari penghayatan, mari maksud, baca dengan seelok-elok. Kalimah-kalimah yang kita baca tu. Jadi insya-Allah kalau dia belajar cara dah. Kita faham malam ni. Insya-Allah dia dapatlah. Tapi kalau belajar, kalau tak amal tak jadi juga. Kan? Tak jadi juga tuan-tuan. Contoh, bersyarat nak menghayati bacaan yang betul, mesti seseorang itu pergi belajar Fatihah itu. Berbagai-bagai guru kena jumpa, baca di depan dia, talaki dengan guru, talaki dan musyafah dipanggil. Kita baca, tu guru dengar. Tu guru betulkan kesalahan. Tu guru baca, kita dengar pula. Gitu. Dan berbagai-bagai, maksudnya bukan takat seorang saja. Kita jumpa seorang yang menguasai ilmu Al-Quran, fasih, tajwid dan sebagainya, dia boleh membetulkan. Ini yang pertama, memang kena pergi belajar. Tapi kalau dia bawa je Fatihah selama kita baca ni tanpa belajar, biasanya kita duk yakin betul lah. Itu masalah dia, tak? Betul dah aku ni baca ni. Betul lah baca seorang, memang betul semua baca seorang ni. Ada orang salah kalau itu baca seorang. Cuba baca depan orang. Lepas tu bulan puasa tadarus ni kita baca dalam kelompok dah. Seorang baca, orang lain dengar. Dia ada nakik dia, ketua dia. Ketua dia akan menegur. Ataupun dia nakik dia ketua pun di kalangan yang mahir ni, dia akan menegur. Bila tadarus je, Allah banyaknya salah. Selama ni dia rasa betul semua tu tak? Kita baca seorang lah, betul semua, tak ada salah. Bila duduk dalam halaqah, duduk dalam kumpulan tadarus, berlambak-lambak salah. Ini orang yang nak ambil pengajaran periktibaran lah. Ada orang suka duduk tadarus ni, dia dapatlah ilmu baru. Maksudnya banyak kesalahan yang ditegur. Allah banyaknya aku ketika baca Quran lama ni. Itu nampak yang paling jelas. Apatah lagi kalau kita jumpa dengan seorang guru yang berkelayakan tadi. Baca je Bismillahirrahmanirrahim, tertegur dah. Mana millah ni, ba dulu, dinyatakan ba tu. Ni Millahirrahmanirrahim. Millah saja. B apa ni, ba pun tak bunyi dah. Itu awal. Bismillah, sing, kena bunyi anginnya sing. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, boleh baca rahmat, fahra,
Ra dengan ha tu roh. Ha tu mati, boleh jadi roh. Man, tapi rahim tak boleh baca rahim. Apa? Rahim tak boleh baca, salah. Rahmat tu. Lepas ra tu bawah ha tu mati. Tapi kalau rahim dia bagi hidup lah ke. Ra bagi atas hidup, him ha bagi bawah hidup. Jadi rahim bukan rahim. Berapa ramai kita dengar orang baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang tu rahim memang salah. Pasal apa? Kedua-dua huruf ra dengan ha itu hidup belakang, bukan mati. Rahman tu memang betul lah mati. Ra tu hidup bawa ha. Rahman tu. Ini contoh paling mudah. Baru ayat pertama baru bismillah. Nak sampai ke waladhdallin tu. Banyak mana. Entah nak apa. Jadi ini bukan syarat pertama. Kena kita belajar, kena nutup. Dah betul dah. Jumpa guru ni tu, dia kata, boleh dah. Boleh dah baca amu tu. Jumpa orang ni, guru ni pula, boleh dah baca amu. Kan? Lepas tu, nak kena pula yang dikatakan hafal maksud bacaan itu Al-Fatihah itu. Kena ngapa pula? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa dia maksud dia? Sampai la waladdallin. Apa maksud dia? Kena ke? Kena lah. Sebab nak mendatangkan penghayatan di sudut makna dia tu. Disuruh mendatangkan maksud makna. Bila datang penghayatan maksud dan makna, maka kita telah fokus pada bacaan itu. Pertama, penghayatan dari segi bacaan dengan sebutan yang sebaik-baik, mari pula maksud dan makna, maka kita fokus pada bacaan itu ketika baca Fatihah. Maka itu dikatakan khusyuk. Itu kita fokus. Kita duduk gelanggang solat. Masalahnya mulut bobek-bobek. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi akalnya, jiwanya, hatinya duduk keluar. Itu masalah. Sebab kita tak menghafal. Kita tak menghayati baik-baik kalimah, huruf, ayat yang kita baca. Malah kita tak datangkan maksud. Maka itu yang membuatkan kita ni akan jadi apa? Akan dah keluar yang dikatakan lalai dan angan-angan akan masuk dalam jiwa kita, hati sanubari kita. Nampak? Itu dia. Jadi itulah rahsia dia, itulah caranya nak mendatangkan tadi khusyuk. Akhirnya apabila mari masuk ayat-ayat yang bentuk amaran Allah tentang azab Allah, kita sebagai hamba yang kerdil bagi pula rasa takut yang berterusan dalam solat itu. Dan akhirnya tadi kita akan dapatlah yang dikatakan tingkatan seorang hamba yang semakin dekat kepada Allah SWT. Itu yang akhirnya rasa lazat tadi. Dia seronok dari semayang tu. Dia semayang je rasa seronok. Sedap, lazat. Gitu ya. Kita tak lazat, tak seronok. Pasal tadi berangan semua. Keluar semua daripada landasan dia. Ni musim raya ni. Duk mikir ni. Hari raya mana pula? Mana rumah terbuka ni? Dalam semayang bawa masuk. Kucar jadi ya. Baik, jadi membawa kita kepada berangan-angan, kaya dan seterusnya hilang kekhusyukan. Maka apabila hilang khusyuk, mana kedudukan solat kita ketika itu tetap. Banyak benda yang kita nak berbicara kat apabila hilang khusyuk ni. Kita akan jumpa bagaimana yang disebutkan apabila hilang khusyuk di syirak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala cukup kita bimbang. Gitu ya. Baik. Adapun berhubung dengan qiyam di dalam solat ketika berdiri, dia kata adalah suatu peringatan untuk menetapkan hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika qiyam, berdiri tegak. Tetap dalam suasana ingat tu pertama. Menetapkan hati kita. Duduk dalam keadaan qiyam sebagaimana berdirinya kita gitu di sirat dan hati kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sisi kiblatnya ngadak kita ni pada kiblat dan hati kita ngadak Allah. Bukan orang kata
zahir kita ngadak kiblat tapi hati qaya tadi. Berjalan tadi, tak ingat akan Allah SWT. Dah, dia kata ketika qiyam macam tu. Tetapkan dirimu, jiwa hatimu kepada Allah sebagaimana zahirmu ngadak kiblat. Mu tak lari sikit abuk. Dak nak kata pusing, nak mengiring, nak pandang belakang, dak mu tetap ni kiblatmu tu. Begitu juga hatimu dengan Allah, dengan Tuhan. Tu dia. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla muqbilun ala musalli man lam yaltafit." Ni Nabi bersabda. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah azza wa jalla sentiasa menghadap kepada orang yang mendirikan solat. Allah ni tengok menghadap kepada orang semayang. Sentiasa melihat, menghadap diri dia kepada Allah. Selagi dia tidak berpaling. Maknanya Allah tengok, Allah fokus, Allah memerhati, Allah melihat perbuatan solat seorang hamba itu selagi dia tak paling. Maknanya bila berpaling, Allah tak tengok lah. Maksudnya Allah tak berhati dah, Allah tak menilik dah. Paling di segi mana ni? Zahir. Tak akan berlaku zahir tu. Bagaimana semayang tu, zahir jangan bimbang. Tak paling sikit abuk pun pasal ngadak kiblat tu daripada Allahu Akbar sampai salat, insya-Allah. Tapi yang dimaksudkan berpaling itu di segi kekosongan itulah, tuan-tuan. Kan? Di segi fokus itulah. Duduk dalam kandang solat itulah. Kan? Dalam ruang lingkup solat itu tak keluar. Itu maksud tak berpaling. Tapi kebanyakannya tadilah kita banyak berpaling. Ingat kata Nabi SAW, Allah sentiasa melihat hamba ketika solat seorang itu. Start daripada Allah Akbar sampai salat. Ingat Allah Ta'ala tengok dia, tapi apabila berpaling saja Allah tak tengok dah. Ketika kita qoyak, kita berangan-angan, kita bercerita tentang duniawi kita dan kerja urusan dunia kita, masih tak ada dah. Sebab ini maksud berpaling dari segi kekosongan fokus seseorang itu, baik dalam fi'linya, baik dalam qalbinya, dalam qaulinya. Itu 3 elemen dalam solat tu. Dan bagaimana tu? Cukup suka, cukup payah nak kabarnya untuk kita dah berpaling. Cukup payah. Kan? Tapi kalau dia tu belajar tadi, dia faham salah beloknya, bagaimana nak mengawasi solatnya itu, maka insya-Allah dia akan dapat. Maksudnya bila dia belajar ilmu ini, sekurang-kurangnya dia meminimalkan. Meminimalkan maksudnya khayalan dia, berangan-angan dia keluar daripada fokus solat dia, insya-Allah. Tapi kalau tak belajar, tak ambil ilmu yang disebut di sini, bagaimana nak mendekatkan diri pada Allah yang dikatakan jalan kosong tadi, maka selama itulah dia sembahyang banyaknya, peratusannya banyak angan-angan, banyak kaya, banyak keluar daripada solat. Itu je jawapan dia, tuan-tuan. Sebab itu perlu sangat untuk kita membaiki solat kita dari masa ke semasa. Jangan kata lok ya kosong, kita tak nak kosong. Allahu Akbar saja, Allah Maha Besar kata itu, ketika itu je kita ingat Allah, dan ketika itu je Allah Ta'ala melihat perbuatan solat kita. Lepas itu kita berangan, kita khoyak, kita tak kosong, Allah tak tengok. Sampai salam pula, baru ingat pula tentang sembahyang kita. Jadi kalau persen peratus, kalau markah tuan-tuan, mungkin dapat 5% saja. 10% saja daripada markah 100%. Ibarat macam tu, kalau markah lah tuan-tuan, kita tak nak duk main 5%, 10%. Kurang-kurangnya kita nak biarlah 50% kurang-kurang. Kita sebab kita cakap 50% ni pasal kita orang awam ya. Orang awam pertama, yang keduanya kita ni bukan maksum lah kan, melakukan dosa maksiat dan solat orang akhir zaman. Jadi sebut oleh para ulama ni tak nak lari dah. Solat kita ni, solat orang akhir zaman ni memang betul lah. Dah yang siapa-siapa dia lah.
Termasuk yang bercakap ni pun kadang-kadang terheret juga, terbawa juga dengan angan-angan, dengan ingatan luar dan sebagainya. Tapi kita meminimalkan tadi. Sebab kita tahu dah bagaimana cara untuk kawal solat kita supaya dok terbiar ibarat orang kata macam layang-layang terputus talinya ataupun lembu kubang ni terlepas daripada tali. Lembu kubang lepas tali tu dah. Tak ligang lah berkata serok lagi. Layang-layang putus tali kita juga bebas dia lah, tak berawal-awal dengan ikut dia lagi. Tak mau. Biar kita ada tali lagi. Sekurang-kurangnya asdo. Dah. Allah aku lari dah ni. Keluar dah ni. Tarik balik masuk dalam. Bagaimana? Dari segi qauli tersebut dah. Fahami bacaan. Hayati bacaan. Mari maksud bacaan. Ini dari segi qauli lah. Tak bicara lagi pasal fi'li. Walaupun kita dah sebut dah sikit-sikit dalam qauli fi'li dulu. Ini dalam bab qauli dulu. Baca. Itulah cara dia. Pertama, kena belajar sungguh-sungguh. Kena betul Fatihah. Bacaan tu. Kena jumpa guru. Confirm 2, 3, 4 guru. Kabak. Memang comel dah bacaan. Kalau dia kata gitu, Alhamdulillah. Jadi fokus mana pula? Fokus kepada maksud tu. Sebab kita nak guna ni dalam setiap sembahyang kita. Supaya kita dalam bab qauli, kita dah kawal dah. Kita tak keluar dah pada gelanggang solat. Tak keluar dah. Tak masuk dah angan-angan ketika itu. Ingatan-ingatan di luar tak mari dah. Pasal apa kita dah tangkap dia, kita dah cepuk dia. Duduk emah dalam solat dalam bahagian qauli. Maksudnya penghayatan bacaan dan maksud dia. Kan? Ketika mengerjakan solat, hendaklah kita mengawal anggota badan. Ini fi'li pula. Tadi qauli habis dah. Qauli kita sebut dah. Itu elemen dia 2, 3 perkara. Baca sebaik-baik bacaan, maksudnya daripada huruf demi huruf, kalimah dengan kalimah tu sebut dengan betul-betul. Ni jalannya mesti kena belajar lah, lain. Dia sebut. Dia kata memahami dan menghayati di situ. Dan juga mari pula maksud 3 elemen tu seretak dalam qauli dah beres dah. Mari pula kita tengok bagaimana fi'li, kawal solat dalam fi'li. Perbuatan. Sebab kita ada 3 elemen itu tak. Kalau desa je tak apa, mudah sikit kan. Tapi masalah 3 perkara ni, dia kena jalan seretak. Ketika Allahu Akbar tu berlangsunglah yang dia qauli, fi'li, qalbi. Berlangsung sekali sampailah salam. Bukan ia terasing. Tu bukan masalah tak. Kalau dia satu-satu juzuk je tak ada masalah. Ini bila 3 perkara ni, memang nak kena kawal sungguh, nak kena bijak sungguh kata. Supaya kita tadilah tidak kata gelincir, melelong jalan mengata. Kadang-kadang baca comel dah. Baca dah. Boleh dah menghayati menghayati datang pula masuk. Jam pula dalam bab fi'li. Rokok tak betul, i'tidal tak betul, sujud tak betul. Ini pula. Dah. Baik. Ketika mengerja solat, hendaklah kita mengawal anggota badan kita daripada banyak bergerak. Sama. Ini fi'li ni. Perbuatan. Jangan untuk tu hayang-hayang. Gerak sana, gerak sini. Jangan. Tegak setegak-tegaknya selagi mampu. Yang gerak-gerak ni tetap ke depan belakang terhangguk-hangguk ni sebabnya dia jadi tabiat. Kerana dah membiasakan keadaan sedemikian. Kita tengok orang-orang sedemikian ni dah dulu molek je, semua molek. Tapi dia dah galik, dia sedap dia duduk goyang gitu. Jadi dah kata dah sedap dah lazat dah, dia jadi tabiat. Bila tabiat ni payah nak buang. Sebab tu kita tengok ada orang mayang ni gerak sama dah. Gerak sama depan-depan lah, kiri kanan lah. Yang keduanya jenis garu-garu ni. Kang garu sana, kang garu sini. Tak boleh garu, boleh garu, tapi janganlah menggaru kita dalam kata melebihi pergerakan 3 pergerakan besar. Itu pun kena faham je. Boleh juga. Garu ni bukan tak biasa. Masalah bila orang tak belajar ni, dia bergerak dalam bentuk menggaru-garu ni.
Dia langsung saja dia buat itu sehingga pergerakan anggota usaha lebih daripada 3 boleh membatalkan solat masalah dia. Dah. Ambo lagi gerak-gerak dia goyang-goyang dah. Dia sebut tadi boleh dah bacaan tapi peli pula. Peli pula tu betul sehingga membawa kepada rosak sembahyang. Boleh batal sembahyang kalau pergerakan yang tidak terkawal tadi sehingga melebihi lebih daripada 3 pergerakan. Lepas itu kena ingat molek, jangan kita biasa-biasakan benda yang lazat itu dalam bentuk pergerakan. Kita rasa sedar goyang-goyang, berhenti. Hentikan serta-merta. Jangan kita duduk layang dia. Bila kita layang dia, akhirnya dah lekat tabiat, maka kita tengok bergoyang-goyang semualah dia sembahyang. Dah. Begitu juga menoleh-noleh, yang ini memandang ke arah yang lain. Tengok sana, tengok sini, sama juga. Tutup pandangan. Ya, tutup pandangan. Mana tempat pandangan? Iaitu tempat sujud. Selalu kita sebut sama. Nah, pandangan kita ketika sembahyang mula dengan Allahu Akbar sampai salam, mata kita tetap pada tempat sujud. Kecuali satu je tempat beralih ketika kita tasyahud awal, tasyahud akhir, kita angkat jari tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Malah dikata sunat pula kita beralih tempat sujud tadi, pandangan tempat sujud kepada jari kita mengangkat. Sunat. Tayat awal dan tayat akhir ada 2 tempat tu. Maka kita sunat pula tengok jari mana pindah pandangan. Ada pun pandangan yang sunat ataupun sebaiknya iaitu ketika solat pada tempat sujud kita. Makruh melihat pada tempat lain. Apa tahu lagi yang suka menoleh-noleh atas bawah, kiri kanan, menjeling. Anak-anak mata jeli kiri, jeli kanan. Kadang-kadang tengok orang sebelah, siapa dia sembahyang sebelah aku tengok ujung sana siapa dia sembahyang, betul tak sembahyang, gitu. Kan berat tu, tuan-tuan. Sebab itu suruh jaga pandangan kita. Dan begitu jugalah dalam pergerakan rukun fi'li. Maksudnya hak berdiri tegak tu, berdirilah tegak, setegak-tegak berdiri. Berdiri di sisi tiang, berdiri macam dinding. Itu asal dia. Tapi apabila dah tak mampu, berlaku kata kebokokan kerana dah uzur, kerana dah kata tak boleh nak diri tegak dah, maka dimaafkan. Setakat kita mampu lah, tapi jangan buat-buat pula. Boleh je berdiri tegak, tapi dia membokokkan. Salah. Sebab asalnya iaitu hendaklah dia berdiri tegak. Dalam rukun fi'li berdiri tegak, berdiri lurus, berdiri betul disebut. Itu tegak juga. Selagi boleh tegak tu, tegaklah. Itu kuasa dia. Tapi apabila dah tak mampu, sakit tulang belakang, maka dia beri ruksah lah. Ruksah itu keringanan. Maksudnya berdirilah sekadar mampumu. Bokok kalau nak berdiri tegak dah, bokok sikit. Bokok sikit lah. Bokok banyak lagi, bokok banyak tu orang mampu. Mampu bokok banyak tu orang ni. Sebab itu dia bagi ruksah seringan-ringannya. Orang tak boleh diri duduk, baring, ngiri dan sebagainya. Tengok kategori. Tapi asalnya hendaklah berdiri tegak. Sebab tu jangan main. Dah sembahyang dia boleh lagi kata berdiri, boleh rokok, boleh tidak sujud, maka berdiri. Jangan dia molek lagi siap, tiba-tiba ambil kursi duduk. Ini orang yang menipu. Dah. Maka tak sah sembahyang dia. Tapi kalau tak boleh, apalah, boleh duduk atas kursi. Ini dalam bab fi'li. Begitu juga rokoknya, iktidalnya, sujudnya mestilah betul pada kedudukan rokok, sujud, iktidal dan sebagainya mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam bab fi'li. Baik. Ini sebahagian yang sempat tuan-tuan untuk kita bincang dalam fi'li. Kerana masuk dah waktu, kita tawakul dulu. InsyaAllah sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita sikit sebanyak pada malam ini dan manfaat dan kebaikan untuk kita amal dan kita sampaikan. Mohon maaf selapan kasaran tulis. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang lemah termasuk sendiri. Nama hakikatnya daripada Allah Ta'ala segalanya itu sudah atas kafarah. Dan juga surah Al-Ha, subhanallah wa bihamdik,
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.